mic, saya ingat seminggu boleh bercakap non-stop. Sebab apa? Sebab ilmu yang Allah anugerahkan kepada para panelis yang sangat hebat. Jujur daripada hati saya selaku anak muda, pada panelis kita ni, saya sangat rasa bertuah dapat mendengar kupasan panelis yang kita doakan tuan-tuan, insya-Allah moga Allah panjangkan umur mereka untuk terus memimpin masyarakat kita ni, insya-Allah dengan panduan ilmu. Baik, macam biasa saya akan layan soalan yang berkaitan dulu tuan-tuan. Hak tak berkaitan tu PM tepi lah. Baik, setakat yang saya tengok di sini antaranya Aki Zali Daud, dia tanya pukul 9.57 pagi tadi. Saya cuba ambil yang hujung, dia kata apa pandangan Datuk bila ada pihak yang protes pasal darurat merujuk pada kes di India atau Westminster, betul tak saya sebut ni, yang tidak bertulis seperti di negara kita. Saya persilakan terus dulu. Silakan Datuk Dr. Wan Fauzi. Boleh Ustaz, ulangkan soalan tadi, saya tak apa-apa nak. Boleh. Dia tanya, apa pandangan Datuk bila ada pihak yang protes pasal darurat merujuk pada kes di India atau Westminster yang tidak bertulis seperti di negara kita. Saya pun tak faham dengan soalan ni. Terima kasih Ustaz. Para panelis yang saya muliakan, kakak saya Prof Syam dan saudara saya Dr. Fatih. Sebenarnya perlembagaan kita sudah jelas. Kalau kita lihat dari sudut kes yang berlaku sebelum ni, sebelum pindaan kepada perkara 150 pasal 8. Jadi kita dapat lihat hari ini dimasukkan perkara 190 pasal 8 itu untuk membendung semakan atau cabaran kepada proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya berpandangan pihak yang bertelikah ni patutnya menzahirkan apa sebenarnya motif rada kita nak mencabar persediaan darurat. Macam Prof Syam cakap tadi lah, kan, kita darurat tadi dah 40 tahun dah, 40 lebih. Tak ada masalah, kita maju jaya, berkembang, ekonomi bagus, kan. Jadi kalau kata nak panggil parlimen, sidang parlimen, boleh, tak ada masalah. Apa yang berlaku dalam ordinance darurat baru ni untuk membatalkan batasan. Kalau bubar parlimen tak perlu dibuat dalam tempoh 60 hari. Kan? Kalau sitting prorok tak perlu dalam masa 6 bulan. Kalau hayat parlimen tak perlu terbatas pada 5 tahun. Tapi yang teragor atas nasihat Perdana Menteri boleh memanggil sidang parlimen. Dan juga kalau terlihat perkara 150 pasal 9 pun, proceeding parlimen tu tak seketat keadaan biasa. Yang penting berhimpun ahli-ahli Dewan dua majlis tadi. Dan kalau saya pun pernah sentuh pasal ordinance untuk buat pindaan, dan Dr. Fatih pun tadi ada sebut. Tak ada masalah buat ordinance. Boleh guna online. Supaya benda ni dapat, kata orang, memuaskan hati. Jadi sebenarnya apa yang dikenaki, kan? Apa yang dikenaki? Kita dah lihat, kali pertama Tuanku Agong tak berkenan. Okay? Perdana Menteri tak protes. Kan? Jadi kali kedua bila dah keadaan aulawiyat tu dah ada, proses aulawiyat tu dah ada, dah nampak jelas, maka kita kena berlapang dada lah. Kan? Jadi jawapan saya, kalau kita lihat pada peruntukan yang jelas dalam perlembagaan kita, sepatutnya tiada cabaran apabila si Paduka Baginda telah berpuas hati adanya ancaman besar kepada keselamatan, kehidupan ekonomi dan keselamatan awam, atau jika si ancaman besar tadi dah dekat hadir. Jadi pandangan saya, tidak sewajarnya proklamasi darurat itu dicabar, dan bukan bila berlaku proklamasi darurat ni itu the end of the day dah. Kecewa sangat. Jadi bertenanglah. Itu saja saya. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Saya nak pergi Prof Syam. Ramai tanya boleh ke dicabar di mahkamah sebenarnya darurat kita? Silakan Prof. Ini panas ni. Ini panas ni. Panas ni. Boleh tak? Okey. Saya lihat beberapa dimensi lah ya. Pertama, sebagai warga negara, sebagai rakyat negara ini, dan sebagai kebebasan kehakiman itu, pada saya fikir
itu adalah suatu perkara yang dibenarkan. Maknanya kita bolehlah kita nak file case tu. Tapi kita kena lihat juga apa kedudukan undang-undang tu kalau kita file case kan. Jadi sekarang ni kalau kita lihat kepada perkara 150 dalam fasa 8 tu, adinda saya lagi baguslah, lagi tahulah tentang ini. Dia ada dua perkara dalam 150 dalam fasa 8 tu. Pertama dia kata soal puas hati yang di Pertuan Agong itu tidak boleh dipersoalkan. Bahkan mahkamah tak ada bidang kuasa pun nak dengar. Naknya kalaulah seseorang itu membawa kes soal puas hati, dia kata yang di Pertuan Agong ni tak boleh berpuas hati ke salah ke. Tapi yang saya nampak isu yang dibawa itu ialah orang yang Perdana Menteri yang menasihati raja tu, menasihati Agong tu. Sekarang tidak attack straight atas di Pertuan Agong. Dia attack atas orang yang beri nasihat ke atas yang di Pertuan Agong tu. Jadi sekarang kalau kita merujuk, ada ruang undang-undang untuk dibahaskan di situ. Ada persoalan teknikal yang perlu dibahaskan. Kita tahu peguam ni bijak lah. Ya, sebab kalau perkara itu tidak boleh dipersoalkan. Jadi dia kata macam seolah-olah ada ouster clause di situ. Ouster clause ni satu peruntukan undang-undang yang tidak membolehkan kita berbuat sesuatu. Ya. Cuma di sini kalau dia pergi ke atas, dia ada dua level lah sekarang ni. Kalau nak dia attack atas Perdana Menteri yang memberi nasihat. Tapi ada juga orang macam Datuk Wan boleh juga bagi jawapan. Kalaupun Agong tak dengar nasihat, Agong boleh berpuas hati. Is it not true kan? Datuk jawab lepas ni, tambah. Ya. Kalaupun tak ada nasihat, boleh tak Agong buat proklamasi darurat? Hari tu Agong tolak untuk tidak buat proklamasi darurat. Itu jadi ada seorang file case kata Agong kena bertindak atas nasihat pula. Alah berpeling-peling jadi undang-undang kita ni. Tapi tak apa, saya fikir it's a good move. Pergilah ke mahkamah. Nak tengok macam mana sebenarnya persoalan-persoalan yang dibawa. Kadang-kadang ada orang pindah undang-undang kemudian dia pula persoal undang-undang tu. Jadi macam satu keadaan yang saya fikir rakyat memang betul-betul keliru lah sekarang. Memang rakyat akan keliru lah dengan situasi ni lah pada saya nampak. Tapi saya nak rujuk pula satu kes yang diputuskan pada awal tahun ini, iaitu dalam putusan kes Maria Chin Abdullah lawan Ketua Pengarah Immigration ya. Dalam kes ini menyatakan bahawa Seksyen 59A contohnya, persoalannya adalah Seksyen 59A Akta Immigration tidak membenarkan semakan semula atau semakan kehakiman bagi apa-apa tindakan menteri. Dan ia dikata macam ni, Seksyen 59A ni dia kata apa juga keputusan menteri tak boleh tanya mahkamah lagi. Dia dah final. Jadi keputusan menteri itu adalah valid, sah dan berperlembagaan. Boleh dia kata. Tidak ada semakan kehakiman ke atas keputusan Ketua Pengarah. Jadi dalam kes ini, keputusan agung kalau saya ambil analogi kepada peruntukan 150 dalam fasa 8 secara kias lah, secara andaiannya, kalau mempersoalkan kuasa agung itu untuk membuat proklamasi darurat, memang dia tidak boleh dipersoalkan. Memang tidak boleh dipersoalkan, mempersoalkan kuasa agung tu. Sebab saya ambil keputusan ini sebagai kias. Walaupun keputusan dalam Marina Chin Abdullah ini tidak mengikat, tapi kias ataupun sebab dia elah dia sama, tidak ada semakan kehakiman. Jadi di situ sama. Dalam konteks undang-undang perlembagaan yang meletakkan bahawa kuasa agung itu tidak boleh dipersoalkan, dalam konteks ini pada saya kias dan menggunakan elah yang sama iaitu ouster clause itu boleh. Maknanya mengekalkan kuasa agung dan tidak boleh menyekat mengatakan nak katanya peruntukan itu adalah sah dan tidak boleh mempersoalkan kuasa agung. Cuma yang ni lah kalau nak persoalkan kuasa menteri tu dia belum ada peruntukan yang sangat jelas di situ. Cuma saya berpegangan macam ni. Ini tafsiran saya. Saya boleh tafsir, saya mungkin benar, saya mungkin salah. Itu je saya nak pegang. Pada tafsiran saya masih lagi cenderung kepada kuasa yang di Pertuan Agong sebagai kuasa budi bicara. Ada nasihat ke tak ada nasihat pun, saya fikir itu adalah kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong. Jadi kalau ia kuasa budi bicara, maka keputusan akan menyatakan bahawa itu tidak relevan. Nasihat itu, orang yang memberi nasihat itu tidak relevan. Saya tidak mahu mendahului mahkamah. Cuma ini orang kata apa, sebab kes ni pun dah nak pergi ke mahkamah kan. Jadi
Ini cuma semata-mata tafsiran akademik berdasarkan keputusan kes Maria Chin Abdullah ini. Itu saja pandangan saya. Baik, menarik faham. Tapi itulah, kita rakyat ni tak lain satu je, kita minta selamat daripada COVID. Moga boleh hidup dengan kesihatan yang baik. Tapi itulah, itu yang realiti berlaku, khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin politik ni. Dr. Fatih, ada yang bertanya, sampai mereka letakkan satu label kluster pimpinan politik. Sampai tak boleh lari dah cakap-cakap awam ni, ini punca PRN Sabah lah punya cerita ni. Graf kita makin naik. So doktor, kalau doktor boleh bagi pesan sikit, apa pesanan khusus kepada pemimpin politik dengan suasana darurat kita ni? Silakan doktor, sikit. Ya, terima kasih Akram. Saya sebenarnya tertarik dengan jawapan Pak Syam, Prof Syam Rahayu tadi berkaitan dengan persoalan yang ditimbulkan itu. Dan juga jawapan daripada Datuk Wan Ahmad Fauzi tadi. Saya nak tambahlah berkaitan dengan cabaran ke atas pengisytiharan darurat tu. Sebenarnya kita boleh bertanya persoalan yang fundamental, kenapa sebenarnya nak cabar? Itu sepatutnya dia tanya, apa yang tak puas hati itulah kan. Kenapa nak dicabar? Sebab sebenarnya dari sudut kebebasan mahkamah itu memanglah tidak ada masalah untuk mencabar. Cumanya melihat dari sudut realiti yang ada, sebab pengisytiharan ini dibuat faktornya kerana isu COVID-19. Jadi mereka yang nak mencabar ni pun kita rasakan timbul persoalan besar lah, kenapa nak dicabar. Kalau nak bercakap soal kebebasan, sebenarnya semua pihak sebenarnya sekarang ni bebas untuk bersuara. Berbalik kepada persoalan tadi yang menyentuh tentang ahli-ahli politik dalam negara kita, saya teringat pesanan yang Di-Pertuan Agong sewaktu menolak permintaan awal Perdana Menteri dan juga keputusan Kabinet untuk mengisytiharkan darurat pada 23 Oktober 2020 yang lepas. Kita tahu bahawa Baginda Duli Yang Mulia Di-Pertuan Agong telah membuat perbincangan dengan Majlis Raja-Raja pada 25 hari bulan Oktober tahun lepas, dikeluarkan kenyataan bahawa pada waktu itu pada khidmat Baginda belum ada keperluan untuk mengisytiharkan darurat. Dan kalau siapa ingat pada waktu itu Baginda telah memberikan pesan yang agak tegas berkaitan dengan politik, meminta supaya ahli politik memberhentikan politiking. Saya rasa itu satu pesanan yang sangat tegas, dan juga Baginda sebut secara jelas kepada ahli-ahli parlimen supaya tidak menimbulkan atau mengambil tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan politik. Itu juga satu nasihat yang sangat jelas. Kedua-dua pesanan itu kalau kita perhatikan sejak daripada Oktober dan kita melalui proses belanjawan, itu juga Di-Pertuan Agong pesan supaya belanjawan dapat diluluskan untuk kepentingan negara. Kita perhatikan nasihat-nasihat Baginda itu tidak diberikan perhatian oleh segelintir ahli politik yang kelihatan begitu gairah untuk mendapatkan kuasa di dalam negara kita ini. Saya rasa ini satu realiti yang sangat menyedihkan, dan rakyat memerhatikan sikap ahli politik demikian yang tidak menghormati institusi istana yang sebenarnya memberikan pesanan yang sangat jelas. Pesanan itu bukan untuk kepentingan Baginda. Baginda tak ada kepentingan politik. Raja-raja ni above politik, mengatasi politik. Tetapi pesanan itu adalah untuk kepentingan rakyat, kerana kita semua tahu, rakyat pun tahu bahawa fokus yang perlu diberikan oleh kerajaan dan juga negara pada hari ini adalah untuk menghadapi COVID-19 dan juga isu ekonomi negara dan juga tarikh hidup rakyat ini. Saya rasa sepatutnya ahli-ahli politik melihat daripada perspektif yang besar iaitu mengutamakan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan politik. Dan walaupun kita tahu dalam situasi pergolakan politik hari ini memang ada peluang-peluang politik itu, saya tak nafikan ada peluang-peluang politik tapi tidak semua peluang politik itu perlu digarap untuk kita mendapat habuan kuasa, kerana dari sudut kepentingan atau masalah rakyat yang perlu diutamakan dalam realiti sekarang. Sebab itulah
kita berharap sangat ahli-ahli politik ini kekal tenang dan terus saling bantu-bantu, dan saya percaya jika sekiranya parti pembangkang menghantar wakil dalam jadual khas bebas itu, mereka sepatutnya dapat berperanan di situ untuk membuat analisis, memberi nasihat kepada baginda Pertuan Agong, kerana jawatankuasa itu sebenarnya sudah diberi kuasa untuk menilai jika sekiranya mendapati bahawa situasi sudah semakin baik dan darurat perlu diselesaikan, maka boleh ditamatkan. Saya percaya pilihan raya akan dijalankan dalam masa yang terdekat, sebaik sahaja darurat ditamatkan. Jadi bersabarlah sebentar, tunggu sehingga negara dapat memberikan mandat baru kepada rakyat untuk menentukan siapakah kerajaan yang baru pada pilihan raya yang ke-15 nanti. Jadi itu saja pandangan saya. InsyaAllah. Mungkin Datuk nak tambah, Datuk Fauzi? Ya, terima kasih Ustaz. Saya sekecil nak tambah sikit. Sebenarnya isu, walaupun dia cuba mencabar nasihat Perdana Menteri, isu pertama, adakah di bawah perkara 120 Agong perlu bertindak di atas nasihat? Itu yang pertama. Kalau Agong perlu bertindak atas nasihat Perdana Menteri sekalipun, dan jika sekiranya Agong tidak bertindak atas nasihat, yang boleh tak puas hati ni kerajaan lah, bukan orang lain. Yang kedua, kalau kita lihat kes yang diputuskan dalam perkara 145 tentang budi bicara peguam negara, sama ada untuk memulakan, memberhentikan kes pendakwaan. Mahkamah dah putuskan bahawa budi bicara itu dilaksanakan oleh peguam negara. Mahkamah tidak akan mencampuri dari sudut pelaksanaan fungsi kuasa eksekutif. Jadi dalam keadaan ini adalah begitu jelas, kuasa telah diberikan oleh perlembagaan. Mereka mempertikaikan sama ada kuasa itu prerogatif Datuk Agong ataupun Datuk Agong perlu bertindak atas nasihat. Yang penting Agong dengan Jemaah Menteri sepakat, kan? Tiada protes. Yang pertama, bila Tuanku Agong tak terima permintaan Jemaah Menteri pun tiada protes daripada kerajaan. Yang kedua, apabila Tuanku puas hati atas permintaan Perdana Menteri, saya menggunakan kata permintaan sebab kalau permintaan tu tak perlu ikutlah. Kalau sebut nasihat tu, dia terlalu pada perkara 41. Agong kena bertindak di atas nasihat 41A. Jadi perkara di bawah 150 ni adalah prerogatif kuasa budi bicara. Jadi saya tak nampak mahkamah akan entertain dari sudut kata orang sama ada dicuba nak cabar itu adalah nasihat Perdana Menteri atau kerana dia tak menggunakan Agong secara direct, sebab keputusan tu akhirnya Tuanku Agong berpuas hati. Kan? Melainkan Tuanku Agong, kalau Tuanku tak setuju, kerajaan buat saja tanpa persetujuan Tuanku Agong. Keluarkan proklamasi, keluarkan ordinance, Tuanku Agong tak sign. Itu isu lain. Tapi dalam keadaan sekarang ni, pihak yang melaksanakan atau yang menerima permintaan atau nasihat bermuafakat. Itulah pandangan saya, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Mungkin yang terakhir sikit daripada Prof. Syam tentang kita punya aulawiyat tadi. Ada soalan macam mana? Soalan tadi tentang aulawiyat tadi, sebab ada yang masih memperjuangkan aulawiyat tersendiri. So antara yang Prof. Syam sebut tadi adalah pihak yang menentukan aulawiyat tadi. Masing-masing mengatakan ini lebih aula, ini lebih aula. So mungkin sikit daripada Prof. Syam. Saya nampak macam ni, bila nak kata yang kesukarannya lah, ya, kesukaran. Pada pandangan yang di Pertuan Agong seperti dinyatakan dalam proklamasi darurat yang telah diwartakan itu ialah atas dasar perkara 150 dalam fasa 1 untuk keselamatan negara, kehidupan ekonomi dan juga ketenteraman awam, maka yang di Pertuan Agong perkenan suatu proklamasi darurat akibat daripada coronavirus ataupun COVID-19. Jadi aulanya ialah untuk sebab yang utama atau prioriti untuk memproklamasi darurat ini ialah coronavirus. Okey, situ. Tapi ada orang tak setuju. Orang kata ini bukan untuk coronavirus, ini untuk jaga kepentingan orang politik tertentu. Ini memang fight ni kat luar ni memang berlaku lah kan.
Jadi sekarang saya nak kata siapa yang menentukan aula tu? Undang-undang kita beri pada siapa? Undang-undang kita beri kepada Agong. Jadi Agong ni bukan, sebab tu Datuk kata ia adalah budi bicara Agong. Okay? Bila dia jadi budi bicara, Datuk juga explain tadi. Saya setuju dan saya tak boleh tidak setuju bahawa apabila ke bawah duli melaksanakan tugas yang untuk memuaskan hati baginda tu, berpuas hati baginda tu, bukan tuanku berjalan seorang. Dr. Fatih juga sebut tadi, bukan tuanku buat atas budi bicara sewenang-wenang, sembrono, tanpa fakta dan sebagainya. Jadi contestation, pertolongan. Orang menyatakan yang aulanya apa? Adakah coronavirus atau menjaga kepentingan politik? Jadi apa yang dipilih oleh ke bawah duli ialah coronavirus sebenarnya. Memang ada kepentingan politik tu, kita tak nafikan. Mestilah dalam orang politik ni kat mana-mana ceruk pun dia akan masuk untuk cari kepentingan politik masing-masing. Saya tak nafi dan saya tak sembunyi fakta tentang itu. Ya. Ini nak kitanya sekarang, siapa yang menentukan ketertinggian itu, pilihan utama itu Agong. Jadi kurang daripada itu, bila Agong dah meletupkan kepentingan ini ialah untuk bagi tujuan proklamasi darurat ini untuk menentang ataupun akibat daripada coronavirus ini. Jadi apa yang ada dalam undang-undang ialah apabila keutamaan itu telah dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, perkara 150 dalam fasa 8 kata jangan persoalkan lagi sekiranya Yang di-Pertuan Agong telah berpuas hati. Jadi contestationnya sekarang, orang tu kata politik yang lebih aula, orang ni kata coronavirus. Tapi Agong kata ini coronavirus. Jadi kita nak percaya, susah nak cakap lah saya pun. Memang susah nak ayat. Kalau kita kata ni tak kenal, ni tak kenal. Tapi itu keputusan Agong, bukan keputusan saya. Macam tu lah. Kita nak pada kita, satu lagi kita ni bukan kita kata membuta tuli mengikut keputusan ke bawah duli. Tita tuanku tu memang kita kena patuh. Kan? Tapi kita kena kaji juga. Kita tidak boleh menyatakan Agong itu apa yang Agong buat tanpa prosedur pun kita kata betul. Tak boleh. Kita kena cakap apa yang betul. Apa yang salah tu kita kena tegur. Kan kita ambil prinsip an-nasihah. Kalau salah kita tegur. Pada pandangan kita salah. Jadi prospeknya prinsipnya ialah sekiranya sesuatu perkara itu dibuat mengikut landasan perundangan. Siapa kita untuk menyatakan ia tidak boleh dilakukan? Kecuali tuanku telah melanggar perundangan itu. Ini kita kena nasihat. Pada saya, sekarang ni, ini keluar kali Encik Adlan ni. Bila PM tidak ada minoriti, di situ masalahnya. Ini yang payah saya nak cerita ni. Aula tadi, bila Encik Adlan kata macam ni, maknanya bagi Encik Adlan, aulanya ialah politik tu. Saya tak reti nak cakap dah lah, tapi pilihlah masing-masing. Tak ada masalah bagi saya, tak nak setuju dengan saya pun tak ada masalah. Tapi yang saya nak katakan, Tuanku Agong memilih aulanya ialah coronavirus. Betul atau salah? Itu nak kata bengong dengar apa tu? Gunalah perkataan elok-elok sikit ke, bengong orang Kelantan ke apa? Nak elok-elok apa yang diterangkan. Okey. Jadi pening lah maknanya, keliru. Okey, saya nak rumuskan kat sini. Saya nak kata, apa yang difikirkan baik bagi maslahat negara, ke bawah duli menyatakan bahawa kerana coronavirus, dan saya tidak nakkan ada pihak-pihak mengatakan berlakunya penyelewengan dari segi pengisytiharan ini kerana mahu menutup kelemahan majoriti kerajaan. Okey, kita timbang-timbanglah sendiri. Tapi perlembagaan kata apa yang diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah, dan ianya juga adalah menafikan bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes-kes yang berkaitan persoalan tentang puas hati Yang di-Pertuan Agong itu. Jadi saya nak berhenti sinilah, tuan-tuan pilihlah sendiri. Saya lebih kepada tuanku yang membuat keputusan dan menetapkan titahnya sendiri, dan justifikasi saya ialah adakah Yang di-Pertuan Agong melanggar undang-undang. Selesai jawab Jawapan saya tak ada, maknanya undang-undang tu okey. Macam tu.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, para panelis kita, ketiga-tiga panel kita ni tidak mempunyai apa-apa kepentingan. Mereka tak untung pun tuan-tuan. Mereka tak untung kalau sokong darurat. Mereka pun tak untung kalau tolak darurat. Untung dan rugi tidak ada. Rugi ada lah, kena kecam. Kena tam lagi. Jadi saya kira apa yang kita bawakan hari ini tidak lain untuk masing-masing para panel berkongsi ilmu mereka, berkongsi kefahaman mereka, akhirnya berbalik kepada hidayah tuan-tuan dan puan untuk membuat keputusan. Cuma suka untuk kita ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 30 bagaimana Allah memberikan ingatan kepada kita, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 83 ni secara ringkas, kalaulah manusia ini yang menerima berita kecemasan, keamanan, mereka tidak terus menghebahkan, bahkan mereka serah kepada rasul dan ulil amri, pemimpin di kalangan mereka. Nescaya mereka ini la'alimahul ladzina yastanbitunahu. Mereka lebih tahu, lebih faham bagaimana untuk menguruskan saat kecemasan dan keamanan tersebut. Jadi insya-Allah kita juga memberikan ruang ini kepada pemimpin kita, khususnya Malaysia, negara bertuah yang mempunyai yang di-Pertuan Agong yang masih mengawal selia menjadi ketua pada negara. InsyaAllah mudah-mudahan ini jalan terbaik yang dapat kita tentukan. Saya bukan menentukan aulawiyatnya, namun saya cuba berkongsi sebagaimana. Masya Allah. Ya, saya tambah sikit je. Silakan Dr. Fauzi. Ya, sikit. Silakan. Okey, seperti mana yang Prof Syam cakap tadilah, kan? Sebab Agong menentukan aulawiyat. Okey, untuk menjawab soalan yang susulan itu, ada dua isu. Yang pertama, soal dan Menteri hilang kepercayaan majoriti itu, Tuanku Agong yang akan tentukan. Lagi Tuanku Agong tak tentukan, orang tak boleh petikai isu sama ada Perdana Menteri ini masih sah ke tak sah. Yang kedua, kita kembali pada sumpah yang Tuan Agong. Sebab kita kena ingat, sumpah Tuan Agong ni bukan sembarangan. Ahli Parlimen bersumpah. Dalam sumpah Tuan Agong jelas mengatakan bahawa kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintah yang adil dan aman di dalam negeri. Jadi Tuan aku kena letak aman dalam negeri tu. Soal politik ada dua. Politik kepartian dengan politik sistem politik dalam negara. Bila disebut security, disebut kehidupan ekonomi, ketentraman dalam negara, tu politik lah tu sebenarnya. Tak lari. Cuma kita kena bezakan politik kepartian. Kan? Kalau kata kepartian, kumpulan mana yang patut menang tu, kita tengok undi kepercayaan majoriti. Tapi dalam keadaan sekarang ni, Tuanku menimbangkan keamanan. Dan tak boleh kita katakan, oh ni akan menguntungkan kerajaan. Tapi dia berkait rapat dengan kestabilan politik negara. Dan politik negara, kestabilan itu juga menjamin keharmonian kehidupan kita. Jadi kembali pada proses yang cakap tadi lah. Bila Tuanku Agong dah melihat itu sebagai aulawiyat, berpuas hati, sepatutnya kita kena terima dan nyatakan sebenarnya apa yang tak puas hati sebenarnya ni. Kerana ada isu corruption ke, isu apa ke, itu lebih baik kalau kita lihat. Sebab sebelum ni dah tempoh 1969 hingga 2011, kita dah ada tempoh daurat dah. 40 tahun lebih. Jadi baik kita pergi pada isu yang tak puas hati rather dah kita nak pertikaikan daurat. Wallahualam. Alhamdulillah. Masih banyak kepuasan yang sangat baik seperti saya katakan tadi tuan-tuan dan puan, masa sangat mencemburui kita, insya-Allah. Terus ikuti ketiga-tiga panelis kita ni untuk mengetahui yang lebih mendalam darurat dan erti kata yang sebenar, khususnya apa peranan yang boleh kita mainkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, stay tune di hujung nanti bersama dengan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Duta Perdana Menteri ke Timur Tengah, Ahli Parlimen Marang yang akan mengupas dengan lebih dalam sebagai penutup. Dan sebelum daripada itu kita akan mendengar ucapan 10 orang